Baik, lebih 24 jam Rusia melancarkan operasi ketenteraan ke atas jirannya Ukraine, satu tindakan yang dikecam keras pemimpin dunia dan komuniti antarabangsa. Ratusan terkorban, tentera dan orang awam, beratus-ratus yang lain turut cedera akibat daripada tindakan tentera Rusia dalam tempoh 24 jam yang lalu. Profesor Madya Dr. Mizan Azlan, pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Malaysia Perlis, juga fellow kehormat Global Peace Institute London UK bersedia untuk membicarakan mengenai kesan ataupun krisis yang berlaku antara Rusia dan juga Ukraine ini. Selamat pagi Profesor Madya Dr. Mizan. Dr. Mizan. Apa khabar? Selamat pagi. Baik. Terima kasih. Ya. Doktor, mengambil kira pattern tindakan tentera Rusia masuk dan melancarkan serangan di Ukraine semalam, apakah kita jangkakan akan menjadi lebih sengit dan lebih ramai akan terkorban nanti? Baik, pertama sekali terima kasih Gigi. So saya boleh katakan bahawa pada ketika ini pattern yang bakal berlaku di area konflik di antara Ukraine dan Rusia ini adalah kematian yang semakin bertambah. Kerana kalau kita lihat Presiden Volodymyr Zelensky, iaitu Presiden Ukraine, tidak sama sekali berhasrat untuk mengundurkan tentera ataupun maknanya surrender ataupun membuat apa-apa kenyataan, iaitu yang paling diingini oleh Moskow adalah menarik diri daripada menganggotai NATO. Jadi keadaan itu tidak berlaku dan ini bermakna Rusia akan terus menerus untuk menyerang Ukraine dan dengan ini untuk memaksa Ukraine sendiri mengaku kalah. Okey. Jadi bila berlaku serangan yang berterusan, maka kematian di pihak Ukraine akan bertambah banyak dan di pihak Rusia juga ada kematian, tetapi pastinya di pihak Ukraine kerana peperangan berlaku di wilayah Ukraine, terutama sekali di bahagian timur. Dan kalau kedua yang saya lihat, apa yang berlaku dalam tempoh-tempoh yang akan datang ini adalah sekatan-sekatan yang semakin bertambah, terutama sekali untuk seperti membawa Rusia ke meja perundingan dengan cara mengenakan pelbagai sekatan sehingga mereka maknanya akhirnya mengaku kalah ataupun sanggup untuk berunding bagi mengelakkan tekanan berterusan. Tetapi kita lihat walaupun sanction ataupun sekatan-sekatan dilakukan, tetapi tidak ada satu sekatan yang sebenarnya cukup ditakuti oleh pihak Rusia, melainkan jika sekatan terhadap ekonomi, iaitu pengaliran wang keluar masuk itu disekat. Selagi maknanya pengaliran wang keluar masuk melalui transaksi-transaksi perbankan seperti Cirrus dan Swift dan lain-lain, jika tidak disekat, maka yang lain-lain itu tidak akan menjadi isu besar kepada Rusia. Ya. Dan yang ketiga, ya teruskan Doktor. Yang ketiga yang saya jangka akan berlaku dalam tempoh-tempoh terdekat ini adalah pertambahan kita panggil demonstrasi ataupun penunjuk-penunjuk perasaan, terutama sekali di Rusia. Jadi dipercayai sebenarnya kedua-dua pihak ni, Rusia dan juga Ukraine, kedua-duanya ada golongan ketiga yang memainkan peranan untuk menjadi kita panggil sebagai pemangkin kepada isu yang bakal berlaku. Okey, jadi salah satunya kalau di pihak Rusia adalah sentimen anti peperangan yang didanai oleh pihak-pihak barat, terutama sekali Amerika dan NATO akan bertambah dan untuk memberi tekanan kepada Presiden Putin bagi mengundurkan diri daripada berperang. Dan dalam masa yang sama di pihak Rusia juga sedang mendanai ejen-ejen dan juga pihak-pihak tertentu untuk meneruskan lagi pelbagai serangan, pelbagai kita panggil tekanan kepada Presiden Zelensky untuk meletak jawatan. Dan jika Zelensky, iaitu Presiden Ukraine, berjaya dijatuhkan dengan apa cara sekalipun, peperangan ini akan tamat automatik. Ya. Ya, Doktor, Ukraine ini kita lihat sebuah negara kecil yang mungkin tidak mempunyai jumlah kekuatan tentera yang sama dengan Rusia. Tapi mengapa Rusia melakukan satu serangan berskala besar? Kita lihat melalui darat, air dan juga udara. Apa sebenarnya tujuan tersirat di sebalik tindakan Rusia ini? Sebenarnya kalau saya sebagai penganalisis melihat kenapa Rusia melakukan tindakan yang sebegini,
sebenarnya berpunca daripada pihak Amerika itu sendiri dan juga pihak NATO. Kalau ditelusuri, sebenarnya banyak media yang tidak mendedahkan apa yang berlaku sebenarnya. Jadi contohnya di Poland dan Romania telah ditempatkan apa yang dipanggil senjata seperti anti-missile weapons. Kemudian mereka juga ada lagi beberapa seperti anti-ballistic missile. Kemudian mereka ada juga satu dua lagi dipanggil defense missile deployed. So jadi ini semua adalah merupakan teknologi aset ketenteraan bersifat serangan, attacking. Dia bukan untuk defending ataupun defensif, dia more on attacking. Jadi bila keadaan ini berlaku, maka tidak disenangi oleh pihak Rusia. Seperti keadaannya NATO menggunakan Poland, menggunakan Romania dan juga negara-negara lain yang sudah menyertai NATO untuk menyerang mereka. Dan dalam masa yang sama kita kena lihat juga perkara-perkara lain yang sudah dibangkitkan tetapi tidak ditonjolkan oleh pihak media. Contohnya pada Januari lalu, bulan lepas, sekitar 50 orang diplomat Rusia telah ditamatkan visa mereka dan dihantar balik. Jadi maknanya punca ketegangan dan juga hubungan panas di antara kedua-dua blok ini, Amerika dan juga Rusia, telah berlaku lama. Dan apa yang berlaku di akhir-akhir ini, which is dalam bulan Februari ini, adalah kita panggil cuma retak menanti belah, dan ianya telah terbukti dengan penyerangan oleh pihak Rusia ke atas Ukraine. Ya, Doktor, apakah ada jalan keluar, maksudnya diplomasi di meja rundingan bagi mendesak Rusia ini menghentikan serangan dan mengembalikan keamanan di Ukraine sana, memandangkan ada rundingan-rundingan sebelum ini pun tidak dapat melembutkan hati Rusia? Ya, sebenarnya saya lihat dalam tempoh terdekat ada beberapa pihak yang sangat-sangat berusaha untuk meredakan tekanan ini. Pertama sekali adalah China. Kita dapat lihat Presiden China ni telah mengusahakan untuk mengadakan perbincangan di Beijing. Kemudian India juga Presiden Modi juga telah maknanya Prime Minister Modi telah mengadakan perbincangan untuk meredakan situasi. Malah inisiatif Eropah telah diambil oleh pihak Perancis. Jadi kita lihat sebenarnya ada usaha untuk meredakan tekanan dan juga ketegangan ini, tetapi ianya tidak sampai lagi kepada peringkat dijadikan sebagai satu kenyataan. Dan bagi saya usaha ini perlu diteruskan, cuma jangan maknanya memberikan tekanan yang berlebihan, tetapi mesti dibawa ke meja rundingan. Dan jika ada satu peluang, satu platform untuk menemukan bukan secara fizikal tapi mungkin secara maya di antara Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin melalui pihak ketiga, maka itu perlu dilakukan. Kerana apa yang berlaku, kerana saya lihat pada ketika ini masing-masing mempunyai ego mereka tersendiri, dan ini menjadikan keadaan tidak harmoni dan gagal untuk mencari titik pertemuan di antara semua pihak. Doktor, mungkin secara ringkas kita lihat China menolak menggelarkan tindakan Rusia ke atas Ukraine sebagai pencerobohan. Kalau doktor boleh jelaskan mengapa? Kita tahu jugalah Xi Jinping memang ada hubungan baik dengan Vladimir Putin, tetapi tindakan Rusia di Ukraine ini meletakkan China yang kita tahu mempunyai prinsip dasar luar tidak campur tangan itu dalam kedudukan yang sangat janggal. Ya, okey. So sebenarnya ini juga menarik Kalau kita lihat situasi apa yang berlaku di Rusia dan juga Ukraine ini juga hampir sama dengan apa yang berlaku di antara China dengan Taiwan. Jadi jika maknanya refleks keduanya, bermakna apabila China seperti menyetujui tindakan yang dilakukan oleh Rusia, maknanya juga nanti kalau China mengambil tindakan yang sama ke atas Taiwan, mereka juga akan mendapat sokongan yang sama daripada pihak Rusia. Dan kita dapat lihat satu lagi iaitu naratif yang berbeza. Ketika Amerika masuk contohnya ke Iraq, ke Afghanistan, ke Syria ataupun ke mana-mana negara untuk menyerang, ianya disebut sebagai the liberation of demokrasi dan sebagainya. Tetapi apabila pihak Rusia masuk ke wilayah Ukraine, ia disebut sebagai pencerobohan. Jadi saya nampak naratif ini sangat tidak adil untuk dipertimbangkan di sini. Maka seharusnya keadaan itu diberikan satu justifikasi yang sama. Dan kenapa Ukraine bertindak begini
Kerana jika ianya pencerobohan, jadi tindakan Amerika masuk ke negara-negara seperti Iraq dan lain-lain itu juga adalah merupakan pencerobohan. Dan juga nanti jika China melakukan perkara yang sama ke atas Taiwan dan lain-lain, mereka juga seharusnya digelar sebagai pencerobohan. Jadi ini perkara yang perlu dijelaskan kerana naratif ini dimainkan dalam situasi yang berbeza dan juga mencelarukan banyak pihak masyarakat. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Mizan Azlan, pakar kajian strategik dan keselamatan Universiti Malaysia Perlis yang juga fellow kehormat Global Peace Institute London UK atas penerangan sedikit kefahaman kita tentang pencerobohan yang berlaku di Ukraine sana oleh Rusia.